gempar baru-baru ini di Indonesia berkenaan dengan pembongkaran saudara pesulap merah yang sampai hari ini orang tidak tahu nama sebenar dia. Dia berjaya menyembunyikan identitinya walaupun wajahnya itu boleh dilihat, tapi kerana dia pakai wig, setahu saya itu wig dia pakai wig dan dia belum lagi, tak silap saya, dia belum dedahkan nama dia yang sebenar. Wallahualam, saya tak pasti kalau ada dalam video-video lain dia dedahkan. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada beliau. Itu khidmat yang besar kepada umat Melayu di Nusantara ini. Dan saya juga maklum bahawa beliau adalah Muslim yang baik. Ya. Tular baru-baru ini video beliau menceritakan di mana beliau berusaha sedaya upaya untuk mengelak daripada riba. Sebab dia kata dia belajar sejak sekolah Allah akan menghapuskan riba. Yamhaqullahu riba wa yurbis sadaqat. Jadi dalam salah satu interview di Indonesia bersama dengan dia kata saya berusaha untuk elak daripada riba. Jadi beliau adalah Muslim yang cuba dan berusaha untuk mengamalkan agamanya. Dan apa yang beliau buat ni, walaupun orang tak kenal dia bukan seorang ulama, dia bukan seorang ilmuwan, tapi dia pakar dalam bidang dia, ya, dalam bidang tricks, dalam bidang hipnosis, ya, dalam bidang itu beliau kita boleh kata orang yang dalam bidang lah, ya. Jadi apa yang beliau buat tu sebenarnya berisiko besar. I can't imagine doing that in Indonesia. Okay. Dan kita lihat baru-baru ini apabila beliau pergi ke Padepokan, ya. Padepokan ni macam pondok Padepokan Gus Samsudin tu, dia tak buat apa-apa pun. Itu pun berlaku keganasan. Beliau ditumbuk, beliau ditumbuk dan hampir-hampir berlaku sedikit kekacauan yang lebih daripada itu. Jadi Indonesia bukan main-main bila awak buat pembongkaran seperti ini. Beliau bukan orang yang bodoh. Dia tahu risiko yang dia ambil. Ya, dan dia juga bersama-sama dengan sebahagian asatizah. Antaranya adalah Ustaz Faizal yang juga mengamalkan rawatan ruqyah, perawat ruqyah. Jadi beliau tidak sendirian. Maksudnya beliau bukan sahaja bertindak mengikut kepala dia sendiri, tetapi saya yakin beliau ada konsultasi, Indonesia sikitlah, ada berkonsultasi dengan orang-orang yang tahu dan pakar. Sepanjang sejarah, inilah kerja awal para nabi-nabi Allah sebenarnya, membongkar penipuan, ya? Membongkar tukang-tukang sihir yang menipu. Dan hari ini ia diteruskan oleh orang-orang seperti pesulap merah ini. Soalan yang saya sebenarnya nak kita fikirkan bersama-sama adalah apakah konteks Indonesia sehingga memudahkan ramai orang terpedaya dengan orang-orang seperti Gus Samsudin Jadab ini. Itu soalan yang lebih penting. Dan apa yang kita di sebelah sini, di Malaysia. Jadi soalan besarnya adalah, apakah latar belakang masyarakat Islam di Indonesia pada ketika ini, pada tahun 2022, Hijrah 1444, yang masih mengekalkan mereka pada tahap vulnerable untuk terus ditipu oleh orang-orang seperti ini. Ini soalan yang lebih besar. Dan adakah konteks kita di tanah Malaysia ini berbeza dengan apa yang berlaku di Indonesia? Apakah tanah dia? What is kita kata, the soil yang membuatkan orang-orang seperti ini berlambak di sana? Dan kita ada juga orang-orang macam tu dekat Malaysia ni. We have. Dan mereka juga diikuti puluhan ribu oleh orang-orang kita. Dan saya harap masyarakat Islam di Malaysia ini mengambil pelajaran. Jangan pula lepas ni kata, oh, Gus Jadab tu memang penipu, patutlah dibongkar. Tapi yang saya ikut ni bukan penipu. Ada saja saya yakin yang akan cakap begitu. Yang saya ikut ni, dia punya ilmu kebatinan itu tulen, Ustaz. Tulen. Ilmu herbanya tulen, Ustaz.
Ya, ilmu herba tu mungkin betul lah. Kan? Magic, hantu air yang dipanggil tu betul. Itu hantu air yang benar. Jin di hutan yang kelihatan ketika menghalau badi ayam itu real. Saya harap ambillah pengajaran. Sebab itu juga yang dikatakan oleh pengikut-pengikut Gus Jadab ini. Sebelum dia dibongkar. Sebelum dia dibongkar. Baik. Apakah syarat-syarat yang ada sebelum sesebuah masyarakat itu menjadi mangsa mudah kepada orang-orang macam ni? Ini soalan ni. Pada pendirian saya dan pada pandangan saya, sebahagian faktornya adalah pendidikan agama yang masih lagi tidak menekankan aspek akal dan berfikir. Itu retak yang pertama sekali. Apabila tidak ada budaya berfikir dalam keberagamaan, secara automatik masyarakat akan bertukar kepada mod sangka baik. Siapa sahaja yang ke depan dengan kedok agama, dia panggil kedok ke kadok dengan kedok agama, dengan pakaian, dengan topeng agama, masyarakat yang tidak terdidik berfikir dengan agama, tidak ada pilihan lain kecuali bersangka baik. Jadi dia bersangka baik. Bila bersangka baik, serigala sukalah. Apabila kambing-kambing yang ada itu mudah bersangka baik dengan serigala, itu sangat seronok kepada serigala. Jadi budaya keberagamaan yang tidak menekankan aspek berfikir. Apabila diajar sesuatu, apabila ada orang recommend, Gus ni bagus, mujarab merawat dengan dia, saya pergi, saya sihat. Ini juga hujah yang diberikan oleh sebahagian orang Malaysia. Ketika kami cuba membongkar salah seorang bomoh, apa orang kata? Tapi Ustaz, saya pergi merawat dengan dia, saya sihat, saya baik. Jawapan saya mudah kepada orang-orang seperti ini. Awak pergi jumpa Sami Buddha ke? Awak pergi jumpa bomoh Siam ke? Berapa ramai yang baik? Adakah kita nak kata orang yang merawat itu lurus akidahnya dan tidak ada penipuan yang dibuat hanya kerana awak sihat? Sebab saya pernah ceritakan tentang placebo dan sebagainya. Bagaimana peranan placebo boleh buat orang sihat walaupun obat yang diberikan itu adalah obat palsu. Okay? Don't underestimate the power of placebo. Baik. Jadi itu yang pertama. Budaya keagamaan yang tidak menekankan aspek berfikir. Kemudian sering disorongkan dengan cerita-cerita ajaib. Cerita-cerita karamah wali. Apa dia? Cerita-cerita selak tirai. Berbicara terus dengan Nabi. Tidak mustahil. Kan? Perkara-perkara luar biasa ini tidak mustahil dilakukan. Selagi orang itu wali, ini benda biasa, perkara biasa, kita tidak perlu memeriksa, kita tidak perlu cek, kita tidak perlu ragui. Kita sangka baik. Inilah dia. Ini dua faktor ini menyuburkan skema-skema agama ni untuk wujud dan membuat masyarakat mudah menjadi mangsa. Sebab itu kami di Sidang Kalam, kami sering kali menekankan, sayang punya pasal, tak nak awak kena tipu. Kita tak nak masyarakat kena main. Kita tak nak masyarakat kena game, kena perdaya dengan orang-orang macam ni. Awak tengok betapa marahnya penduduk kampung kawasan Gus Samsudin itu. Selepas mereka dapati dia ni penipu, tengok apa mereka buat dengan padepokan dia. Mereka pecahkan certain things dan mereka menuntut kepada penguasa di tempat itu untuk menutup terus secara permanent padepokan tersebut. Tapi salahnya siapa? Gus Samsudin salah. Waalaikumsalam. Gus Samsudin itu salah. Tetapi Gus Samsudin tidak akan disokong. Kalau tidak ada penyokong, Gus Samsudin tidak akan bersemangat untuk meneruskan penipuan dia kalau tidak ada masyarakat yang mudah percaya. Jadi masyarakat jangan hanya menyalahkan Gus Samsudin, kena juga salahkan diri sendiri dan kena tanya, kenapa pendidikan agama yang aku dapat tidak mampu menyelamatkan aku daripada menjadi mangsa penipuan. Bahkan saya yakin pendidikan agama yang diterima itulah yang buat mereka ni senang untuk menjadi mangsa. So adakah kita memiliki masalah yang sama di Malaysia ini? Sudah tentu ya.
dengan berkerumunnya guru-guru yang mengajar perkara-perkara yang menyesakkan nafas kita bila kita dengar. Isu selak tirai, isu tarikat Naqsyabandiyah ini, dan baru-baru ini yang berlaku di Negeri Sembilan, tak silap saya, tarikat Naqsyabandiyah Al-Khalidiyah kan, satu cabang itu yang dipimpin oleh Habib Syed Firdaus, kalau tak silap saya, Shah Firdaus, Habib Shah Firdaus. Tempatnya itu pun ditutup. Kenapa? Kerana mengajarkan perkara-perkara yang menyimpang. Antaranya, meramal kedatangan Imam Mahdi pada hari Arafah yang lalu itu. Dan kita tahulah Imam Mahdi tak datang. So murid-murid dia sebahagiannya kecewa. Dan murid-murid inilah antaranya yang pergi report ke Jabatan Agama Negeri Sembilan. Lepas tarikh tu dah lari, dia tukar tarikh pula. Dia postpone kepada 10 Muharram, iaitu besok. Itu esok Imam Mahdi akan keluar. Kalau tak keluar juga, saya yakin dia bukan salahkan diri dia akan salahkan Allah. Dia akan kata Allah tukar jadual. Cerita ni macam familiar. Sama juga dengan kes Nazim Haqqani yang cuba dipertahan oleh murid dia Jibril Fuad Haddad baru-baru ini. Jibril Fuad Haddad apabila ditanya macam mana Syekh Nazim, seorang wali yang didakwa ada kuasa tasarruf fil kaun, meramalkan pada tahun 2000 akan berlaku bencana sekian-sekian, tapi tak berlaku. Apa jawapan dia? Dia kata ini qada mubram dengan qada muallaq. Allah cancel, Allah tukar sebab ada kejadian yang berlaku, maka ditangguhkan. So dengan jawapan yang macam ni, siapa saja boleh buat ramalan dan siapa saja boleh cabut dari bila ramalan itu tidak jadi. Sama juga dulu ketika Al-Arqam, Ustaz Asy'ari Muhammad buat banyak ramalan dan tak berlaku, pun sama juga. Jadual Tuhan berubah ataupun dia salahkan murid dia. Dia kata kamu berdosa. Berdosa maka Allah tangguhkan. Ini perkara yang maklum di kalangan orang-orang Arkam. Ini orang-orang biadab yang tidak bertanggungjawab. Orang-orang biadab yang tidak bertanggungjawab. Jadi saya harap kita ambil pengajaran secara serius ya. Jangan beritahu tak ada orang ingatkan. Bila perkara ini berlaku di sini, kalaulah kes yang sama berlaku, awak dapati awak sebenarnya ditipu oleh orang yang awak ingat sebagai wali atau arif billah, jangan kata awak tidak pernah diberikan peringatan. Jangan pernah kata amaran tidak pernah sampai. Jangan pernah kata tidak ada ustaz yang datang menegur, tak ada ustaz-ustaz yang datang menegur, ustaz-ustazah yang datang menegur dan mengkritik. Jangan. Kritikan itu sudah pun disampaikan, bukan saja oleh kami, ramai asatizah lain di Malaysia ini. Tetapi kelihatannya kumpulan-kumpulan ini semakin membesar. Siap menyokong orang-orang yang buat perpawangan menurun di dalam hutan. Jadi saya juga minta asatizah lain juga teruskan bersuara, sebab mungkin suara kami sedang kalam ni ialah ya orang label sebagai Wahabi lah kejap, Mu'tazilah lah sekejap kan. Mungkin orang tak layan sebab tu. Jadi ustaz-ustaz yang dikenali aswaja tulen kan, luar dan dalam 100%, lut sinar suci aswajahnya. Silalah tampil, tegurlah dukun-dukun seperti ini. Baru-baru ni siap nak ajar Kashful Asrar lagi kepada masyarakat awam. Mana asatizah kita nak datang tegur? Tegurlah. Nasib baik tu. Ada teguran yang datang. Kalau tak, dia dah ajar dah kepada puluhan ribu dah. Kalau tak puluhan pun ribuan lah murid dia. Mengajar wahdatul wujud yang menyimpang, yang telah difatwakan sesat, mengajarkan kitab yang telah pun difatwakan sesat. So masyarakat nak kena cakna. Okay? Dan asatizah nak kena bangkit. Dan jangan malu dan jangan takut untuk tegur. Kecuali asatizah tu sendiri percaya. Ini lagi satu masalah. Kecuali asatizah tu sendiri percaya. Sebab baru-baru ni ada seorang ustaz yang juga terkenal bekerjasama dengan dia. Orang yang nak ajar Kashful Asrar itu. Dalam sebuah program.
Apakah ustaz itu tidak berakal? Adakah ustaz itu yakin bahawa orang ini arif billah, apa yang dia cakap itu? Bila awak tahu seorang yang mendakwa diri dia sebagai guru agama dan menipu, awak nak bekerjasama tak dengan orang seperti itu? Kecuali kalau dia minta maaf, dia tarik balik. Ini penipu, awak bekerjasama dengan dia, sama ada awak pun bodoh, awak tidak teliti, atau awak pun sebenarnya percaya penipuan itu. Atau awak mungkin bersekongkol sekali. Ini soalan saya nak tanya. Kenapa? So kalau asatizah sendiri percaya, habislah. Begitulah tahap kita. Begitulah tahap kita. So saya harap ada timbul lagi banyak pesulap, bukan setakat merah, hijau, kuning, hitam, biru, Power Ranger. Semua keluar untuk bongkar. Untuk bongkar lagi. Sebab kat Indonesia banyak sangat, ya Allah. Terlalu banyak. Dan saya yakin ni bukan perjuangan yang senang. Pihak sana akan melawan. Sebab ini adalah mata pencarian ramai penipu ni. Dan ni adalah industri multi-million dollar industry. So they will not give it up easily. Kalau digabung semua mungkin boleh reach billions. Kalau globally, perbomohan ini industrinya billion dollar industry. Indonesia saya yakin puluhan juta atau ratusan juta US dollar setahun punya industri. So dia bukan satu perkara yang mereka rela untuk give up dengan mudah. Jadi saya doakan sahabat saya, pesulap merah dan yang seperti beliau, bertabahlah, bersabarlah, come together, cari yang sekepala, sepemikiran, bergabung, jangan bergerak sendirian, ya, dan terus berjuang. Bismillah. Ini adalah jihad sebenarnya, perjuangan fisabilillah. Tapi perjuangan ilmiah ini, perjuangan ilmu, membongkar penipuan, ya, membongkar penipuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.